ya, betul? Betul? Betul ke? Betul tak? Nombor 2 saja kan? Belum? Betul rasanya madam. Kan? Okay. Yang lain senyap tu betul lah kot. Ke kalau salah pun dia takut nak beritahu. Okay. Dalam soalan nombor 2 ni, dia bagi percentage of oxygen, lama and human hemoglobin. Tahu tak lama ni apa? Saya dah tunjuk ke? Tak ada kan? Maksudnya belum lagi lah kita bincang. Yang ni. Sekejap. Lama. Ni. Dia binatang macam unta. Tapi dia yang jenis yang kecil-kecil tu. Okay So yang ini kalau perasan dia duduk dekat kawasan yang sejuk dan macam tinggi lah. Kawasan tinggi. Okay so dah tahu lama atau apa tau. Okay. So saya kembali balik. Soalan tadi. Okay, dalam soalan ni dia nak tunjuk dalam partial pressure of oxygen daripada 0 sampailah ke 15 mmHg ni, nak tengok berapa HB yang masih pegang O2. HbO2 ni kita nak tengok berapa percentage yang masih HbO2. Okay. Kalau kita tengok contohlah pada satu partial pressure of oxygen. Lama 8% dah pegang. 8% HbO2 ada. Yang human 3% baru. Okay, tak apa. Kita tengok pada yang nombor 3 pula. 3 mmHg. Lama dah 40%. Makin meningkat ni. Makin meningkat HbO2 ni. Yang human sikit je. Baru 10 baru HbO2 percentage dia. Okay, macam tak ada beza sangat kan. Tengok pada yang 5 ni. Yang lama ni dah 71% HbO2-nya. Yang human masih sikit lagi. Naik sikit. Baru 25%. Yang masih HbO2 tau. Yang masih HbO2. So kita nampak kat sini yang si lama hemoglobin ni dia lagi senang untuk higher affinity. Higher affinity towards oxygen. Higher affinity towards oxygen. Dan bila dia senang untuk tarik oksigen, dia juga senang untuk simpan, pegang oksigen tu. Okay. Bila 15 mmHg barulah dua-dua ni sama. Padahal masa 13 tu yang lama punya hemoglobin dah memang 98 dah memang maksimum dah. Yang human baru 97. Okay. So present the data in a suitable graphical form. Okay, setakat ni yang graf ni faham tak penerangan dia? Tahu So awak kena tahulah binatang lama atau apa. Tapi memang dalam topik ni contoh dia lama ni je. Yang selalulah. So awak kena lukislah graf dia. So graf dia yang ini paksi partial pressure of oxygen. Yang ini pula percentage of HbO2. Okay. Nak bagi tahu kalau dalam exam make sure kalau boleh buat nama penuh kat sini yang. Ini kita nak discussion tak apalah but for the exam kena buatlah partial tulis nama penuh. Pressure of O2. Oxygen. O2 pun tak boleh. Okay. Sebab kita tak tahu masa pemeriksaan nanti awak dapat pemeriksa yang macam mana. Kalau awak dapat pemeriksa yang sangat strict, memang dia akan tolak lah kalau bagi short form tu. So kalau awak dapat pemeriksa yang boleh lah asalkan budak ni faham, dapatlah markah. Tahu. So dia kadang tu ikut rezeki. Graf ni. Graf ni nak lukis macam mana? So graf hemoglobin, sigmoid kan? Okay, sigmoid kita tahu. Tapi nak lukis graf yang dua-dua ni nak lukis macam mana? Okay. Serius ke? Ni belum lagi soalan ni? Belum madam. Belum kan? Okay, sebab macam dah terangkan tapi tu kelas lain lah kot. Confused. Okay, so belum lagi Alright, so graf ini sigmoid. Kita tahu kan sebab hemoglobin memang sigmoid graf dia. Kalau myoglobin dia akan bentuk yang macam ni lah kan, yang L tu.
Okay, so tu padam. Tapi sigmoid untuk lama belah mana? Macam ni ke? Belah sini yang sini ke? Yang ini lama? Yang ini human ke? Ataupun belah atas ni? Sigmoid juga. So which one? Okay, so how you want to determine? Okay, awak tahu daripada graf ni awak tengok. Okay, bila awak jawab exam awak tengok. Yang lama ni high affinity. High affinity to oxygen. Yang ini low affinity. Affinity to O2. Okay, awak dah tahu dah lah dia punya apa? Ciri-cirinya tu. Lepas tu awak kena ingat balik yang masa awak belajar Bohr effect. Bohr effect kan ada yang shift to the left, shift to the right. Perasan tak? Okay, so you have to determine yang mana yang shift to the left. Lama ke, shift to the left ke, shift to the right. Okay, macam mana nak determine? Awak ingat tak sebab lambat pula nak loading graph tu, slide tu. Dia graph tu, ni yang normal. Okay, contoh yang ini normal. Normal punya graph. Lepas tu dia ada satu lagi sigmoid yang shift to the right. Perasan tak? Right. Waktu bila yang dia shift to the right, awak ingat tak waktu yang CO2 tinggi, yang exercise, temperature tinggi, oksigen rendah, pH rendah. Okay. Lepas tu ada satu lagi yang dia tunjuk shift to the left. Sekejap. Ni. Sekejap lukisan saya buruk, so saya tunjuk yang ni je lah. Mungkin awak tak faham sangat lukisan saya tunjuk ni lah, so sempat buka. Ni. Nampak? It's presenting yang ini tau. So pasal graph Bohr effect ni. So yang tengah-tengah ni, yang line straight line ni is the normal one. Tapi bila condition, temperature tinggi, CO2 tinggi, pH rendah, dia akan right shift. Shift to the right. Okay, di mana waktu itu affinity of the hemoglobin tu akan decrease. Maksudnya HbO2 akan mula untuk release. Dia tak boleh nak pegang dah. Dia kena lepaskan. Lepaskan dia punya oksigen. Hb tu kena lepaskan dia punya oksigen. Nampak ni? Release O2 readily. Readily tu maksudnya dengan mudahnya lah. Okay, so dia akan release O2 dengan mudahnya. Sebab kawasan dekat situ memerlukan oksigen. Time tu PCO2 tinggi. Okay, itu right shift tau. Bila left shift, yang graf yang atas ni pula, dia affinity dia kuat. Tarikan dia kuat. Hb akan senang untuk tarik oksigen. Dan dia sukar untuk melepaskan oksigen tu. Dia simpan oksigen tu. Tahu, okay? So pada waktu bila? Pada waktu badan tu suhu dia rendah, CO2 pun tinggi, rendah, pH dia tinggi. So kena hafal lah situasi ni. Okay, so ada right and left shift. Okay, faham eh? Okay. So, kembali balik pada soalan kita. Sekejap. Kembali balik pada soalan kita yang ini. Tiba ngantuk pula. Sabar je lah. Saya yang menerang pun ngantuk kan. Awak yang dengar mesti lagi ngantuk kan. Okay, sabar. Yang mana satu grafnya tu? Yang normal yang tengah. Adakah A ataupun B untuk lama? Jawab. Saya menunggu jawapan ni. Cepat. Untuk lama graf dia A ataupun graf dia yang B? Shift to the right ke ataupun shift to the left? Saya duk pompang-pompang ni tak tahulah awak faham ke tidak ni. A ke madam? Tak dengar? A ke madam? A? Awak jawab A ke Waidah? Tak tahu. Betul. A. A. Shift to the left. Sebab
dia memegang, kan saya kata tadi yang untuk shift to the left ni, dia Graph senang, A, madam. ya betul. Dia senang untuk tarik oksigen dan dia senang untuk simpan je oksigen tu. Dia tak senang untuk lepaskan oksigen. Dia sukar untuk nak lepaskan oksigen dia. Betul, A. Tahu. So, lukisan awak, janganlah lukis yang B ni. So, lukis yang ni pun A, janganlah label A. So, yang ini label lama HB. Yang ini human lah. Human HB. Okay. So, jangan lukis arrow ni lah. Just dia nak awak lukis ni je kan. Graph je. Tahu So, hopefully awak faham lah kenapa dia shift to the left tau. Yang A ni. Sebab dia senang untuk tarik dan senang untuk, sukar untuk dilepaskan. Disimpan je oksigen tu. So, explain the difference between the two curves. So, Madam, apa yang? kalau dalam soalan dia tulis lama HB, boleh tulis dalam tu HB juga. Yang mana? Lama HB ni, yang ni? Tulislah lama HB. Maksudnya tak payah tulis nama penuh dia. Oh, tak apa. Boleh. Sebab kalau yang macam ni, tak apa pula. Macam tu lah. So yang tepi ni lah. Yang tepi ni saya show kat awak untuk buat nama penuh. Kalau yang tepi bawah ni kan paksi-paksi ni, buat nama penuh lah. Kalau yang macam ni, lama HB, awak tengok kat dalam soalan ni, lama HB juga, boleh lah. Okay, kalau orang tu salahkan juga, awak boleh petikaikan jugalah. Okay. So yang paksi-paksi tu kena full yang ini, okay? Okay. Explain difference between the two curves. So yang ni tak payah fikir susah sangat. Sebenarnya daripada gambar tu juga kita dah terangkan banyak kali dah. Okay, di mana lama ODC sekejap. ODC sebab dia kasi graph kan. Mestilah sebut pasal ODC, oxygen dissociation curve. Tulis penuh. Jangan tulis short form macam ni. Of lama HB shift to the left. Macam tu je. Terangkan yang tu je. Of the human HB. Okay, so ODC tu awak terangkan kalau soalan macam ni dah ditanya kan pasal graph, terangkan pasal graph. So cakap je pasal dia shift to the right ke shift to the left. Gitu. Tak payah nak terangkan dia bentuk sigmoid lah. Dua-dua sigmoid masalahnya. Okay. So yang awak boleh terangkan pasal dia shift tu je. Kiri ke kanan. Macam tu. Okay. How do you explain? Macam ni kalau yang ODC ni kena tulis penuh. Macam yang ni lama HB ni tak apalah buat short form. Sebab dalam soalan dia buat short form je kan. So tu tak apa. Tu boleh. Okay. So how do you explain the effect of altitude on your answer given in 2B? Altitude. Altitude ni adalah kawasan yang tinggi. Kawasan tinggi, kawasan yang kurang oksigennya. Okay. So kena kaitkan dengan soalan atas pula. So point pertama, tak apa silent dulu. Has higher affinity towards. Kejap. Sorry, salah. Salah soalan. Okay. Higher altitude. Higher altitude contains less oxygen. Okay, kenapa kawasan tinggi-tinggi tu kurang oksigen? One reason sebab kawasan sejuk kan. Okay, kawasan kalau sejuk tu kurang oksigen sebab dah tak ada pokok-pokok kat situ. Kurang pokoknya dekat atas tu. Walaupun awak kata bukan dia lagi dekat ke dengan cahaya matahari. Tapi kalau yang tinggi betul tu memang tak adalah, memang dah sampai dekat, kadang tu boleh sampai ke awan kan. So dia kadang tu sebab cahaya matahari dia tak kat atas tu, dia akan pergi kat keliling bawahnya tu. So kalau kat puncak tu kadang tu kurang pokoknya tu. Sebab tu dia less oksigen. Okay. Sebab tak ada producer kat situ nak hasilkan oksigen tu. Okay. So lama HB has 2B
efficient to bind with oxygen. Ya Allah. No, tulisan. Laman HB has to be efficient to bind with oxygen. Okay. So 2 markah di situ. So dia nak cerita pada altitude yang tinggi mengandungi less oksigen. Oleh sebab itu, lama punya hemoglobin ni dia kena senang untuk tangkap oksigen yang sikit tadi tu. Okay. Okay. Dah dapat Salin? Lama HB has to be efficient to bind with oxygen tau. Okay. Okay, so next question. Which hemoglobin is more effective more efficient in picking up oxygen? Apa jawapan dia ni? Yang mana yang lebih efektif? Laman HB ke human HB? Lama HB. Lama HB. Yes, Lama. lama HB. Okay, hopefully okay lah I don't know lah whether you dah dengar cerita ni ataupun tidak. Yang kalau lama ni tersangkut dalam lift, ada ke dengar? Tak ada kan? Confuse lah kalau lain. Dah cerita ke belum? Kan cerita kan malu je, you all dah dengar dah. Belum lagi kan? Belum. Okay. Kalau you all human dengan lama ni tersangkut dalam lift, awak rasa siapa yang mati dulu? Human dengan lama. Yang human lah mati dulu sebab bila kandungan oksigen dalam lift berkurangan, human ni akan rasa sesak nafas lah. So dia akan mati dulu lah. Lama duk relax je duk tengok awak mati. Macam tu. Okay, unless kalau awak bunuh dia dulu lah. Sebab dia yang ambil oksigen banyak kan. So bunuh dia dulu. Macam tu lah. Ataupun contoh macam situasi kita, ada cerita juga dengan kelalaian tu. Orang Cameron Highland, awak pergi bercuti kat sana, perasan tak awak macam rasa cepat penat? Bukan sebab awak gemuk, saya cakap saya sebenarnya, bukan saya gemuk, tapi sebab sting positif, macam tu lah. Sebab oksigen ke atas tu kurang. So bila oksigen kurang, altitude kan tinggi kan, dekat kawasan bukit-bukit gunung macam tu kan altitude tinggi, jadi oksigen rendah. Jadi kita yang dah biasa dekat kawasan bawah ni yang banyak oksigen ni akan tak biasalah kat kawasan atas tu. Berbanding contohnya ada kawan saya kat atas tu, contoh ada pun kawan kat situ. Dia dah biasa dengan kawasan kat atas tu. So dia pun pelik, asal awak tercungap-cungap ni? Macam tu. Dia relax je. Sebab darah dia dah adapt dengan kawasan yang kurang oksigen tu. Begitulah. Okay. Lepas tu satu lagi situasi, orang kalau pertandingan Olimpik ke kan bersukan ni, awak perasan kalau bersukan ni selalunya Cina yang banyak menang kan. Okay, sebab diorang praktis dekat kawasan yang sejuk. Pegunungan. Sebab kalau dalam cerita kungfu tu pun banyak dekat gunung-gunung ke apa kan, bukit-bukit kan. Sebab diorang nak biasakan diri diorang, dalam diri diorang tu, dalam darah diorang tu untuk kawasan yang kurang oksigen. Bila dah biasa dengan dalam darah dalam badan diorang tu, bila diorang turun kat sini memang lajulah. So memang kuatlah dia punya hemoglobin tu. Memegang oksigennya tu. Okay. So tu contohlah. Ada satu lagi cerita pasal ni. Sekejap lagi saya cerita lagi. Dia sebenarnya macam cerita pasal real life lah. Kadang tu bila kita tengok situasi tu, kita macam pernah diajar lah masa Cikgu Bayu, sebab awak mungkinlah tak ambil kan Bayu ni masa universiti nanti. Awak ajar macam macam betul lah apa yang Cikgu Mulia ni ajar. Cikgu Mulia ni sudah tua dah gitulah. Okay. So yang ini ODC, adult hemoglobin. Tadi cakap sekejap je kan, dalam setengah jam. Okay, sorry apa ni kata, draw ODC for myoglobin and adult hemoglobin. Okay. If the concentration carbon dioxide in the blood increase. Okay, kejap. Lupakan pasal soalan ni sekejap. Saya nak awak, sebab saya dah sebut pasal ni dekat kelas lagi satu. So saya kena sebut dekat sini jugalah.
penggunaan yang concentration. Kat mana tadi? Pasal partial pressure Sekejap ada kalau macam ni lah situasi dia kan. Inilah partial pressure ni. Okay, kalau dalam udara CO2 dengan oksigen tu kita guna perkataan partial pressure. Sebab ramai student yang akan jawab macam ni. When the concentration of the oxygen in the air is low, concentration tau dia guna, concentration is low, hemoglobin is bla 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 bla. Salah penggunaan dia tu. Okay, awak kena guna, jangan guna concentration tapi guna partial pressure. Kalau dalam udara, yang inilah partial pressure tau. Kalau dalam darah, nampak ni, in blood, boleh kita guna concentration. Jangan pula awak guna partial pressure dalam blood ni pula. Tahu So, dia kena ikut situasi lah. Tahu Okey. Kembalilah balik pada soalan ni. So, bila konsentrasi CO2 dalam darah tinggi, kita kena lukis. So, first thing awak fikir, hopefully, bila awak baca soalan ni, CO2 tinggi. Oh, ni macam yang Bohr effect tu, yang shift to the right, shift to the left tu. Sebab shift to the right, ingat tak yang dia CO2 tinggi, pH rendah, kan? Dia nak tengok shift to the right ataupun shift to the left lah. Okay, so dua benda kena lukis. Myoglobin dengan hemoglobin of adult. Jadinya hemoglobin yang ini normal, yang ini adalah hemoglobin of adult, yang ini. So labelkanlah hemoglobin adult. Nampak tak? Saya tak buat pun HB. Adult HB. Sebab dalam soalan dia buat nama penuh. Gitulah. So jangan buat short form lah. Tahu? Okay? So this one is wrong. Kena buat nama penuh lah. Nama penuh. So myoglobin pula. Myoglobin macam mana? Myoglobin kan graf dia hyperbolic kan? So daripada straight, pom, sengit. L, bentuk L. Okay. So tu dah lukis. So yang ni labelkan lah. Yang ini adalah myoglobin. Okay, so explain the graph drawn for myoglobin. So kena explain pasal myoglobin sahajalah. Tak payah explain yang hemoglobin adult tu. Okay. So myoglobin has the higher affinity for oxygen compared to adult hemoglobin. Myoglobin has higher affinity for oxygen compared to adult hemoglobin. Ingatkan sebab dia shift to the left. Sama macam lama tu. Sama macam lama. Dia shift to the left. So jawapan dia macam lebih kurang sama lah sebenarnya. Higher affinity. Okay. Lepas tu yang pasal next point. The ODC shift to the left compared to ODC human bukan human, hemoglobin adult. Ingat, jangan kalau soalan tu macam tak ada pasal dia buat short form HB adult kan. So tak payahlah, dalam jawapan tu kena ikutlah soalan tu. Okay. Okay, salin. So awak just terangkan dia shift to the left. Dan pada waktu itu juga dia adalah higher affinity for oxygen compared to adult hemoglobin. Okay, so ini sampingan tau, ada cerita ni. Dia dulu masa sebelum ada, lama dah lah silibus dia, awak kena bandingkan adult hemoglobin dengan baby. Fetus punya hemoglobin yang dalam kandungan. BB pula. HB. HB. So graf dia kiranya kan kalau yang ini normal adult. Okay, myoglobin macam ni.
Kalau yang baby punya hemoglobin ataupun fetus lah dalam perut kan, dia punya graph dia macam ni. Dia akan shift to the right, shift to the left, shift to the left. Kenapa? Kenapa baby punya, kalau shift to the left kan mesti high affinity kan, macam yang lama pun sebelah sini juga. So lama, myoglobin, baby punya hemoglobin, punya ODC, semua shift to the left. Kenapa baby tu shift to the left? Sebab baby tu dia tak ada direct source, tak ada direct punca untuk untuk oksigen. Sebab dia dalam perut kan. So yang ada direct source tu adalah maknya. Mak dia hirup oksigen bagi kat anak dia. Bagi pun melalui darah lah kan. Okay. So dalam kandungan tu darah dia kena adapt dengan situasi dalam perut. Iaitu kekurangan oksigen. Jadinya darah dia kena senang untuk tangkap oksigen dan susah untuk nak lepaskan. Sebab dia memang kena jaga oksigen tu. Okey. Kenapa? Sebab kalau contohlah situasi ada aksiden, kemalangan, ibu mengandung, baby tu dah dalam lebih kurang 36 minggu, 37 minggu dan ke atas. So dah kira sempurna lah dalam perut kan. So dah boleh dikeluarkan secara emergency sebenarnya. Okay. So bila aksiden, maknya meninggal tempat kejadian. Okay. Tapi doktor akan bawa dia juga pergi hospital dan cuba untuk selamatkan baby dalam kandungan tu. Sebab apa? Sebab baby tu masih ada lagi simpanan oksigen tu. Simpanan oksigen tu. Macam tadilah kes yang human dengan lama tu masih hidup lagi. Awak dah mati. Macam tu lah. Okay, sebab walaupun dalam satu kawasan tu kekurangan oksigen, yang lama tu masih okey lagi. Tahu Sebab tu lah kalau tengok tu, kes-kes aksiden ke apa ke, baby tu boleh hidup lagi. Lepas tu yang maknya dah meninggal. Macam mana orang boleh hidup lagi? So now you know lah. Sebab hemoglobin dia high affinity towards oxygen. Explain macam tu dekat orang kampung. Gitu. Okay. Tak adalah macam tahulah nanti kalau cerita tu. Macam sama juga cerita yang pasal CPR juga kan. So banyak benda yang kita boleh kaitkan dengan real life punya situation. Bukan yang CPR tu bukan takat nak cium je kan. Tapi kita bekalkan CO2. Bila kita bekalkan CO2, pH dia akan menurun. Nanti dia akan, kita tekan-tekan dada dia tu, kita nak galakkan jantung tu berdetak. Okay. Itulah. Alright, so dah habis lah kan? Ni dah tak ada. Yang AC, just sikit-sikit lah. Yang ini pasal breathing rate, control breathing rate tu yang pasal inspiration, expiration. Yang ini hemoglobin, awak cerita pasal ada 4 polypeptide chain, 2 alpha, 2 beta. Lepas tu dia ada heme group, ada 10 point lah kat sini. Okay. Yang ini stoma structure ni awak cerita lah pasal yang ini flexible, thin and flexible kat luar ni. Thin and flexible. Okay. Yang bawah ni, yang inner pula adalah thick, tebal dan rigid. Dalam dia ada chloroplast. Lepas tu dia ada luar-luar ni ada subsidiary cell. Dah cukup dah 7 markah. Subsidiary cell. Lepas tu saya suka kalau awak jawab yang macam ni. Point yang 7 markah ni senang. Dia point yang sikit tu senang. InsyaAllah dapat yang 7 full mark tu lah. Yang ini awak letak je lah apa point-point dia tu. Stomata opening ni yang berdasarkan starch sugar. Starch sugar hypothesis. Awak sebut je hypothesis ni dapat 1 markah. Awak cakap lah stomata opening and closing mechanism is based on starch sugar hypothesis. 1 markah dah. So during the day apa berlaku? During the night apa berlaku? Dah. Macam tu. Tahu, okay? So, saya rasa dah tak ada apa-apa. Kalau apa-apa boleh PM lah kot. So tak ada apa-apa untuk hari ni. So itu saja. So thank you. Assalamualaikum. See you later. Tomorrow insyaAllah.